Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah, pakej 1 menghubungkan Tawau hingga ke Sandakan, akan dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak esok di Padang SMK Balung Tawau. Pakej ini melibatkan kerja naik taraf Lebuh Raya sejauh 327 km yang termasuk dalam fasa pertama projek Pan Borneo Sabah. Pakej yang dilancarkan esok merupakan antara 3 pakej permulaan fasa pertama projek Pan Borneo Sabah yang ditawarkan bulan ini seperti yang diumumkan Datuk Seri Najib ketika merasmikan projek berkenaan di Papar bulan lepas. 3 pakej itu terdapat dari pakej Papar Donggongan sepanjang 11.7 km, Jalan Tawau Sempurna 5 km dan pakej Lahadatu Bypass sepanjang 7 km. Pelaksanaan projek berkenaan sememangnya dinantikan penduduk negeri ini khususnya di kawasan pedalaman kerana ia akan mewujudkan jaringan lebuh raya yang lebih efisien dan teratur serta berupaya merangsang pembangunan termasuk ekonomi kawasan yang terlibat. Saya rasa dengan pelaksanaannya pembinaan Pan Borneo ini sudah pasti akan memberi impak yang cukup baik bagi kesejahteraan rakyat di sekitarnya dengan memberikan peluang-peluang ekonomi yang sudah pasti dapat membantu rakyat di sekitar ini untuk menjana ekonomi mereka masing-masing. Dengan adanya jajaran ini, kita boleh mempereratkan lagi perhubungan antara rakyat Sarawak dan Sabah, terutamanya Kuching dan Bandaraya Tawau. Dan saya percaya ini satu impak yang amat baik kepada penduduk kawasan Tawau sendiri. Dengan pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo yang selama ini kami idamkan, khususnya kami sebagai penduduk di kawasan Balung, khasnya dan penduduk Sabah. Pembinaan Pan Borneo ini kami akan dapat impak daripadanya melalui pembangunan yang akan berlaku dengan rancak di kawasan daerah Balung. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah yang melibatkan jajaran sepanjang 1,236 km bernilai 12.86 bilion ringgit dilaksanakan dalam 3 fasa dan dijangka siap menjelang 2021. Dengan terbinanya projek Lebuh Raya Pan Borneo ini, ianya menunjukkan kesungguhan kerajaan dalam memastikan terbinanya kemudahan infrastruktur yang baik untuk rakyat Sabah. Pada masa yang sama, dengan terbinanya Lebuh Raya yang efisien, ianya sekaligus dapat memacu ekonomi yang baik untuk rakyat Sabah di samping dapat menghubungkan bandar-bandar utama di Sabah dan Sarawak. Muhammad Khairum Zakaria untuk Berita RTM. Kerajaan memperuntukkan sejumlah 7.36 bilion ringgit untuk melaksanakan 153 program bagi memberi manfaat kepada 500,000 pertubuhan perusahaan kecil dan sederhana PKS seluruh negara tahun ini. Program tersebut akan dikendalikan 16 kementerian dan 60 agensi terpilih. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, penyediaan peruntukan itu jelas membuktikan Kerajaan Persekutuan dan Negeri memandang serius perkembangan dan kemajuan sektor PKS sebagai pemangkin ekonomi, penyedia peluang pekerjaan serta meningkatkan pendapatan dan ekspor negara. Dalam masa sama, kerajaan negeri turut menyediakan pelbagai program bantuan keuangan, pasaran dan hikmat nasihat bagi memastikan sektor PKS mampu berdaya saing dan bertahan. Tahun lalu sahaja sejumlah 5.58 juta ringgit dibelanjakan bagi melaksanakan 15 program bantuan untuk PKS Sabah yang dikendalikan 10 agensi. Datuk Musa berucap melancarkan Minggu PKS Sabah 2016 yang disertai 180 pempamer di Pusat Perdagangan Sabah, Kota Kinabalu. Teks beliau dibacakan Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Bolkiah Haji Ismail. Dalam majlis ini, Datuk Bolkiah menyampaikan insentif kerajaan dalam sektor industri kecil dan sederhana berjumlah RM300,000 kepada 25 peserta PKS terpilih. Turut disampaikan kelulusan peruntukan bagi pelaksanaan program Satu Daerah Satu Industri peringkat negeri, penyerahan kunci rumah kedai karakit Pulau Banggi dan usahawan muda contoh. Lanskap sektor pertanian di negeri ini yang lebih bergantung kepada kaedah konvensional perlu berubah kepada kaedah yang lebih moden. Ini bagi memastikan sektor tersebut terus mapan dan berupaya menyumbang kepada ekonomi negeri.
Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein berkata, pembangunan sektor pertanian perlu dilaksana dengan tumpuan kepada usaha membangunkan industri hiliran pengeluaran produk asas tani yang boleh diproses dan dinilai tambah. Ia sebagai persediaan memastikan sektor tersebut dapat bertahan dalam tempoh 20 tahun akan datang, memandangkan kawasan pertanian khususnya di kawasan pinggir bandar hampir terhad. Kita juga berfikir bagaimana untuk kita boleh meningkatkan pendapatan orang kita dengan tidak sangat bergantung kepada pertanian yang cara lama. Artinya cara lama ni kita hanya jual kelapa sawit, raw material, kita jual sayur, kita jual macam-macam kan. Sebab sekarang ni pun tanah sudah begitu terhad. Datuk Yahya yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan bercakap kepada media selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Putatan di Putatan. Beliau turut menyeru kepada PPK negeri agar mengadakan lebih banyak program kepimpinan, keusahawanan dan inovasi agar dapat menarik penyertaan dari golongan belia dan wanita. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Peladang Sabah Datuk Muhammad Nazri Abdullah yakin PPK Sabah dapat menjayakan hasrat dan misi kerajaan dalam membangunkan sektor pertanian di negeri ini berdasarkan sumber yang mencukupi untuk diketengahkan di pasaran yang lebih luas. Polis memberkas 5 ahli geng UU yang disyaki merupakan dalang di sebalik 5 kes pecah rumah, samun dan curi kenderaan sekitar Bandaraya Kota Kinabalu, Penampang dan Keningau. 2 lagi ahli kumpulan tersebut kini dalam buruan polis. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCPM Chandra dalam sidang media di Ibu Negeri berkata, mereka yang ditangkap merupakan warga tempatan terdiri dari 4 lelaki, termasuk ketua geng tersebut dikenali sebagai Yuyu dan seorang wanita, kesemuanya berusia antara 26 hingga 50 tahun. Tangkapan dibuat dalam satu serbuan pada 25 Mei lalu di Telipuk dan Penampang. Diorang ini bukan saja terlibat dengan pecah rumah, tetapi cara diorang memecah rumah itu adalah dia melarikan kenderaan yang ada di rumah tersebut dan juga terlibat dengan kes-kes samun. Kita percaya suspek yang terlibat ini adalah hardcore dan mereka ni mahir dalam bidang masing-masing. Menurut SCPM Chandra, kesemua suspek juga didapati positif dada selain mempunyai rekod jenayah lampau. Beliau yakin lebih banyak kes jenayah lain akan berjaya dirungkai selepas siasatan lanjut dilakukan terhadap ahli geng UU yang disyaki mulai aktif sejak tahun 2014. Turut dirampas dalam serbuan berkenaan kenderaan curi, pisau, telefon bimbit, pelbagai alatan disyaki digunakan dalam kegiatan mencuri, jam tangan dan wang tunai. Sebelum kami akhiri berita dari Sabah, orang ramai di Pulau hadir memeriahkan Karnival Suria yang berlangsung bermula hari ini hingga Ahad di Kompleks Sukan Kota Kinabalu. Pelbagai acara menarik disediakan untuk para pengunjung. Sekian sumbangan dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Farhatul di Angkasa Puri. Silakan.